Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang bersama kami di Jok Channel dalam Berita Rakyat Marhaen. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Gegar. Saya ucapkan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat, subscriber, wala on, walentit, macam-macam. Yang menonton saya di YouTube, Facebook, yang ada sekarang ini di TikTok, juga mendengar saya di Twitter. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf kalau suara agak bunyi jauh sikit sebab saya tak ada tempat nak letak ni. Terima kasih saya ucapkan. Ada sebenarnya. Tak apalah. Tak sempat nak ambil. Terima kasih saya ucapkan. #Kerajaan YDPA. #Kerajaan YDPA. Terima kasih. Yang menonton sekarang ni, terima kasih. Daripada Maghribi, tahniah Morocco. Morocco menang, berjaya melanjutkan pula, berjaya ke peringkat seterusnya, peringkat separuh akhir. Brazil kalah. Tak apalah. #Kerajaan YDPA. Dan sebagaimana saya sarankan 2 hari lepas, bahawa kita tukar profil kita kepada warna kuning, sebagaimana yang ada dekat Facebook saya, YouTube saya. Kalau tak jumpa juga, pergi ke Facebook saya, boleh masukkan profil kuning tersebut. Terima kasih. Saya tengok ramai dekat Facebook dah tukar profil lah. Kat YouTube tak boleh nak tukar profil kan, tapi dekat TikTok pun ada dah tukar, tapi banyak masih belum ada lagi. Tapi dekat Facebook, dekat YouTube, dekat TikTok dah mula ramai yang dah mula tukar. Kita tukar profil kepada profil kuning ni sehinggalah 19 hari bulan. Dan 19 hari bulan ni saya sarankan tuan-tuan dan puan, kalau boleh 18-19 tu kita pakai baju kuning in support of Kerajaan YDPA, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. That's the very least we can do, kerana ada movement yang akan mereka gerakkan untuk nak menggerakkan, kononnya rakyat menolak Kerajaan YDPA ini. Kerajaan yang di-Pertuan Agong ini kononnya ramai yang menolak. Tetapi malam ini insya-Allah kita nak berkongsi beberapa cerita move mereka yang salah. Saya tertarik sebenarnya dengan satu ceramah daripada Ustaz Rozaimi. Ustaz Rozaimi bercerita tentang salah faham yang selalu orang cakap, selalu orang kata kan, terutama berkaitan dengan Ustaz Rozaimi. Ustaz Rozaimi trouble loading, okey je. Selalu orang kata berkenaan dengan Sekejap. Kenapa saya ada dalam grup ni? Okay, so sekarang ni kenapa dalam Ustaz Rozaimi cerita dalam satu video tu, dia kata apa? Dia kata kita selalu anggap bahawa parti ni lah, ada satu parti, dia tak sebutlah parti tu apa, tapi kita faham lah parti tu maksudnya parti PAS kan. Dia selalu kata seolah-olah parti tu je lah yang bawa Islam. Dia kata seolah parti tu je lah yang akan membawa akan memenangkan Islam di negara kita. Kita kena faham tuan-tuan, dia kata Islam itu tidak menang di atas satu parti. Islam itu tidak akan menang di atas satu individu. Yang kita kena bawa adalah usaha nak membawa kebaikan. Dan kebaikan itu boleh datang, kemenangan itu boleh datang daripada sesiapa saja. Even bukan Islam pun sebenarnya kemenangan itu Allah boleh turunkan kepada sesiapa, even kepada bukan Islam. Dan kita kalau tengok dalam Al-Quran, Allah akan bantu sebuah negara kalau dia berlaku adil, walaupun negara itu bukan negara Islam. Dan Allah tidak akan bantu sebuah negara itu walaupun kalau dia zalim, walaupun negara itu katanya adalah negara Islam. Sebab Islam atau bukan Islam itu bukan ditentukan oleh pemimpin dia. Bukan hanya kerana pemimpinnya Islam, therefore terus tuntas Islam. Tak. Kita kena ada ulama dalam pemimpin ni. Tak ada. Khalifah dulu bukan ulama pun. Ulama dia ulama. Kalau kita nak bicara hal ulama lah. Kan? Iswardi, kau tak ada autoriti nak bercakap tentang daulah Islamiah. Kita bincang. Siapa kata aku tak ada autoriti nak bercakap tentang Khalifah Islamiah, daulah Islamiah? Kan? Mana buku aku tak baca tentang orang kata Khalifah, daulah dan sebagainya, dan tentang siasah ini. Bukan kita kata kita ni ulama, tetapi kita bukan jahil kalau kita nak berbicara tentang politik Islam ni. Kalau kita nak sebut tentang siasah Islamiah ini, kalau kita tak bercakap tentang politik Islam itu, dinamika politik Islam itu daripada segi hukum dan sebagainya, kita boleh berbincang. Mungkin ke peringkat sehingga pendetailan tu saya tak boleh nak bawa detail dalil dan sebagainya, tetapi daripada segi konsep itu kita dah faham lama dah benda ni.
Tetapi pemahaman orang-orang kini tentang Daulah Islamiah, tentang Khalifah Islamiah, Khalifah Islam, tentang pemimpin, tentang apa orang kata kepemimpinan dan sebagainya tu, mereka membawa corak kepimpinan yang salah, kaedah yang silap dalam memahami maksud membawa kemenangan Islam itu. Dalam memahami maksud konteks Islam itu, dalam memahami maksud apa yang dinamakan sebagai membawa Islam. Tadi saya tertarik dengan satu, ni sebelum saya masuk topik PN lumpuh, ujung nanti kita akan cerita PN sudah lumpuh dah sekarang ni. Kenapa? Ujung nanti saya cerita. Tapi sebelum saya masuk topik tu, saya tengok ada satu, suka tengok satu dokumentari pasal Mamat ni lah. Mamat ni dekat Netflix lah kan. Dia pergi ke prison yang paling bahaya di dunia. Dia ni bekas inmates juga di London. Di UK dia pernah kena penjara 12 tahun kerana dia dikatakan membunuh, tetapi dia dibebaskan sebab dia itu adalah dia tak buat pun, dia kata. So dia buat dokumentari itu, bukan dia buat lah, dia jadi pengacara dokumentari itu. So dia masuk prison. Ada satu prison di Cyprus, satu penjara di Cyprus ni. Dan satu penjara di Cyprus ni, dia kata dia totally different. Dia maximum security punya penjara. Ini bukan penjara calang-calang, bukan penjara orang curi, penjara isap dadah, tak. Ini maximum security punya penjara. Tetapi penjara itu, ini Cyprus di Greek, di Greece, negara Greece yang mana kalau kita tengok bukan negara Islam pun. Tu bagaimana pada tahun 2014 warden penjara baru itu telah reform penjara tersebut. Sebab sebelum saya tengok yang Cyprus tu, kalau tuan-tuan pergi Dangerous Prison, kata silap saya sebelum tu saya tengok yang sebelum saya tengok yang di Cyprus tu, sebelum tu saya tengok yang di Rusia, dekat Rusia kan, Syria sebelum tu kat Rusia, selepas tu saya tengok Cyprus. Totally different. Bagaimana dia reformkan banduan tu bukan kesalahan-kesalahan kecil, tuan-tuan, kesalahan besar daripada armed robbery kepada bunuh dan sebagainya. So mereka ni bukan orang yang besya-besya, orang kata kan, orang yang memang level lain punya penjenayah. Tetapi bagaimana dalam masa 2014 hingga 2021 masa tu, sebab saya tengok dia pakai mask lagi, lebih kurang 6-7 tahun dia berjaya reformkan penjara. Bukan setakat penjara, dia punya sistem tu, bukan setakat dia punya inmates, tetapi kepada dia punya warden, kepada mentaliti yang lain. So saya fikir sebenarnya boleh kita ubah. Masyarakat ni sebenarnya kita boleh ubah kalau kita guna kaedah yang betul. Dan dia kata dia ada dua konsep dalam ni, kita belajar ni, minta maaf tuan-tuan. Dia ada dua konsep dalam pemenjaraan ni, dalam imprisonment ini, dalam incarceration ini. Adakah penjara ini retribution ataupun rehabilitation? Adakah dia untuk punitif, untuk kita nak menghukum, ataupun untuk kita nak mendidik, rehabilitate, untuk kita nak mendidik semula, kan? Seseorang inmates itu, adakah dia untuk menghukum ataupun untuk nak mendidik? So kenapa saya nak buat cerita ni? Ni sebab saya akan ada relate dengan penjara Malaysia. Sebab pada sebelum 2014, penjara itu it was different. Guard yang sama, staff yang sama, ada lebih kurang 350 orang warden penjara, staff yang sama, guard yang sama, dan setiap hari mereka pukul, hukum inmates tersebut, tendang, terajang dan sebagainya, sehingga kan dalam masa 10 bulan ada 6 orang inmates bunuh diri. Ini sebelum 2014, pada tahun kira-kira tahun 2011. So pada tahun 2014 bila di take over oleh warden baru ini, dia reform semua. Hanya lebih kurang malam yang mereka duduk dalam penjara, siang dia dapat bekerja, dia boleh belajar, daripada belajar membaca ABC sampailah peringkat universiti, dia boleh kat luar, dia main game, dia cat penjara tersebut. In fact, staff tu dia bagi allowance untuk training daripada 6,000 setahun kepada 100,000 euro setahun untuk dia orang nak latih staff-staff tersebut. Dan dia ubah, really totally ubah, dan dia interview setiap inmates tu bagaimana mereka ni berubah. Sehingga kan kalau kita ingat, kalau penjara tu selesa, ramailah nak masuk penjara. So dia interview apa dipanggil sebagai regular inmates. So dia ni keluar masuk. Dia kata, saya berjanji, dia kata, lepas ni because of apa sistem yang dia buat, saya tak nak masuk penjara lagi. Kenapa dia masuk penjara balik? Sebab dia tak tahu dekat luar tu dia nak buat apa. So the only thing yang dia tahu, benda yang jahat dia buat tu lah. So saya teringat dengan ada seseorang ni saya jumpa lah dalam penjara Malaysia lah, saya tak nak sebut penjara mana.
Dia pun peringkat tertinggi, dia kata apa? Itu cita-cita dia. Di mana dia nak turn penjara kita ni. Dia kata orang dalam penjara ni stres. Orang dalam penjara, dia tahu dia hukum. Dia orang tahu dia orang kena punish. Confined within the four walls itu sendiri pun dah a form of punishment. Tak kisahlah macam mana kita cantikkan penjara itu pun, is still a punishment. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham, mereka juga manusia. Mereka melakukan kesalahan mereka. So sekarang ni persoalan dia, adakah kita berjaya? Ujungnya kita tujuan penjara untuk apa tuan-tuan? Nak penjara untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita nak dia supaya dia insaf. So ada dua cara untuk dia buat dia insaf. Kita hukum dia, resak dia, pressure dia sampai dia tak jadi manusia lagi. Mungkin dia insaf, mungkin dia keluar lepas ni lagi teruk. Atau kita didik dia. Sebab orang ni secara naturalnya manusia ni dia capable of doing evil. Ini psikologis kata, manusia ni capable of doing evil. Tetapi innate, secara nature-nya, secara fitrahnya, kita ni bukan orang yang nak buat jahat. Secara fitrahnya, kita ni manusia yang bukan nak buat jahat. Tak ada manusia dalam dunia ni lahir-lahir dia terfikir nak buat jahat. Tak ada. Kecuali yang betul-betul mental dia tak stabil, yang tu kita tak masukkan dalam penjara. Yang tu kita masukkan dalam buat psychiatry. Itu lain. Yang ni secara nature ni manusia dia tak nak secara innate, secara nalurinya nak buat jahat. Tetapi apa yang membuatkan dia buat jahat? Number one, environment. Number two, dia environment. Dalam environment tu dia ada kawan-kawan, dia ada keluarga, dia ada upbringing, dia ada dia punya surrounding, dia ada dia punya desakan, sehingga dia ambil contohnya DADAH, saya tak nak sebut dalam TikTok. Dia ambil benda-benda tersebut sehingga dia violent. Ada seorang tu dia masuk penjara sebab dia bunuh seorang tua dengan anak buah dia. Orang tu umur dalam 50-60 tahun, macam 55-60 tahun dengan anak buah dia. Kenapa? Sebab dia kata pada masa itu aku mabuk. Dia mabuk, dia hilang pertimbangan, dia lakukan jenayah. Kena penjara minimum 30 tahun di Rusia. Poinnya adalah tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Bila kita bercerita tentang kebaikan, kebaikan itu datang daripada kita sebagai manusia. Kita kena fikir sebagai manusia. Ya, agama mengajar kita kebaikan. Tetapi dalam masa sama, orang boleh gunakan agama itu untuk nak manipulate kita, mengatakan inilah saja versi baik. Kalau orang bukan Islam, therefore dia semua jahat. Ini konklusi ada setengah-setengah, terutama parti ajaran sesat buat. Kau kena join parti Islam, selain daripada itu mereka akan jahat. Mereka itu jahat. Kau join Pakatan Harapan, itu liberal. Kau join DAP, itu komunis. Kau join UMNO, Barisan Nasional, yang tu memang orang kata apa orang kata sekular, liberal. Dia akan guna terma-terma ini seolah-olah hanya dia je Islam dan Islam tu hanya ada pada dia. Dan inilah permainan yang mereka taburkan kepada kita selama ini. Dia tak faham sebenarnya Islam itu tidak datang dalam satu parti. Bukan parti itu menentukan Islam atau tidak seseorang. Ni saya kena main isu ini. Ini saya kena cakap tentang isu ini sebab ini isu yang mereka tabur. Ini isu yang mereka jual. Kalau join parti lain ni, aku akan pandang kau dengan pandangan seolah-olah kau ni bogel. Seolah-olah kau ni kafir. Hanya bila kau masuk parti kami, baru kau lengkaplah Islam kau tu. Barulah kau masuk Islam secara kafah, dia kata. Dia guna ayat Quran. Kafah ni maksud apa? Sempurna. Selagi kau tak masuk parti kami, tak kafah Islam kau tu. Masih ada lompang. Dia kata macam tu. Jadi kesimpulan dia buat, lain daripada parti kami, semua bukan Islam. Silapnya tuan-tuan, kita kena salah faham tentang perkara tersebut. Islam itu bukan pada label, bukan pada nama, bukan pada pakaian yang kita pakai. Saya recommend tuan-tuan baca buku Abu Ala Al-Maududi. Abu Ala Al-Maududi salah seorang pemimpin Jamatil Islami Pakistan. Beliau menulis satu buku. Apa nama buku tu? Bukan Islam semestinya saya fahami. Asas-asas Islam. Ada ditranslatekan dalam bahasa Melayu. Buku tu banyak mengubah saya. Bila saya baca buku tu banyak mengubah saya sebenarnya. Daripada segi pemahaman saya tentang Islam, dia tulis salah satu dalam buku tu, dia kata apa? Islam itu bukannya pada pakaian kita. Bukan pada nama kita. Bukan pada keluarga yang dilahirkan kita ni. Itu bukan Islam, dia kata.
Kau letaklah nama apa paling Islamik sekalipun, pakaian kau pakailah pakaian paling Islam sekalipun, kau duduk dalam keluarga yang paling alim sekalipun, Islam itu ada pada pemikiran dan juga hati jiwa kita, perlakuan kita. Dan perlakuan ini adalah buah kepada corak fikir kita. Sebab itu kalau kita nak menilai satu-satu Islam atau tidak, kita tengok apa ciri-ciri antara ciri-ciri Islam. Antara ciri-ciri Islam ialah bila dia fikir satu benda, dia fikir rakyat. Bukan fikir dapat duit beli Mercedes-Benz dahulu. Dia fikir rakyat, dia fikir alam sekitar, bukannya pergi membalak bersama ulama. Bukannya dia akan fikir bagaimana nak selesaikan masalah air yang tak selesai 30 lebih tahun. Jangan bagi alasan-alasan yang lain. Dia akan fikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat yang paling miskin. 3 negeri miskin dan miskin tegar paling tinggi di Malaysia menurut IKASih adalah Sabah, Sarawak dan Kelantan, tuan-tuan. Kelantan. 3 negeri setiap tahun daripada 2014 saya tengok statistik itu sampai 2021 saya tengok statistik itu. 3 negeri ni tak lari. Sabah, Sarawak, Kelantan. Orang negeri Kelantan bolehlah kata Sabah Sarawak ni bukan negeri Islam. Bukan negeri, orang kata Islam. Dia kata. Bolehlah, tak apa. Habis Kelantan? So, slogan itu tak cukup. Slogan itu tak cukup untuk kita nak membaik sebuah negeri itu. Tak cukup. Dia kena tengok pada pelaksanaan dia. Dan pelaksanaan ini, tuan-tuan, dia kebijaksanaan ini tak hanya ada pada orang Islam. Hanya kerana kau belajar ilmu fiqh, kau belajar Quran, kau belajar hadis, therefore kau terus pandai. Tak. Ilmu itu Allah boleh turunkan pada sesiapa saja. Saya memancing dah berpuluh tahun saya mancing. Tapi saya belajar pegang ikan keli tanpa pakai apa-apa device dengan seorang budak umur 8 tahun. Allah turun ilmu saya pegang ikan keli. Bukan ikan keli, masa tu ikan yang berduri tu. Bukan ikan keli. Ada satu jenis lagi. Bukan baung. Saya pegang ikan tu tanpa menggunakan peralatan, dengan pakai tangan macam tu saja, dengan budak umur 8 tahun. Tuhan turun ilmu pada dia 8 tahun. Saya, pengalaman memancing saya lagi lama daripada dia hidup. Tetapi saya belajar daripada dia. Yang ni kita kena faham, ilmu itu datang daripada sesiapa yang Tuhan nak bagi ilmu pada kita. Even seorang budak. Kan? Nabi Musa dapat ilmu tu daripada Khidir. Siapa Khidir? Kita tak tahu. Ulama berselisih pendapat tentang Khidir ni, sahabat. Ada kata Nabi, ada kata malaikat, ada kata orang alim, sebagainya. Point is, Tuhan nak bagi tahu kita, ilmu itu, dia, Allah SWT boleh bagi kepada sesiapa yang dia nak, even orang tu tak terkenal pun, tak hebat pun. Sama juga dengan Islam ni. Dia boleh bagi kepada, tak semestinya dia kena bagi kepada Hadi Awang. Dia boleh bagi kepada Chan Likang. Dia boleh bagi kepada Lim Guan Eng. Dia boleh bagi kepada Sami Velu. Dia boleh bagi kepada, siapa lagi? Kepada Gobind Singh. Dia boleh bagi kepada sesiapa saja. Dia boleh bagi kepada, Anthony Locke. Tetapi, tak boleh terima. Ni DAP ni, tak boleh. DAP ni tak boleh. Kita kena tutup mata kita. Ini pemikiran-pemikiran yang akan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Dan akhirnya kita jadi apa, tuan-tuan? Kita jadi umat yang bodoh. Pengikut yang bodoh, pengikut yang tak berfikir. This is what will happen kepada manusia, kepada kita suatu hari nanti kalau kita tak buang pemikiran ini. Islam itu, ilmu itu tidak hanya turun pada certain kelompok. Setiap kelompok kita ni akan ada benda yang dia tahu, dan akan ada benda yang dia tak tahu. Ada orang Melayu tahu, orang Cina tak tahu. Ada orang Cina tak tahu, orang Melayu tak tahu. Ada yang orang Iban tahu yang kita tak tahu. Ada orang Kayan tak tahu yang kita tahu. Setiap bangsa, setiap agama, setiap manusia ada benda yang dia tahu yang mungkin kita tak tahu, yang kita boleh belajar daripada dia. Jangan pernah sombong dengan ilmu. Sebab itu dalam Islam, ilmu ni perkara yang sangat penting. Dan sampaikan, banyak hadis menyebut tentang pentingnya ilmu, pentingnya ilmu. Salah satu benda yang sangat penting dalam Islam adalah ilmu. Dalam Quran sebut ulil albab. Ulil albab ni orang yang berfikir. Orang yang berfikir. Ulil albab. Tengok alam, kita berfikir. Berfikir ni bukan khayal, tuan-tuan. Bukan, berfikir.
Berfikir kita kaji. Bila kita kaji, kita buat eksperimen. Kita datang dengan conclusion. Kita kaji lagi. Kita buat eksperimen. Kita datang dengan conclusion. Kita kaji lagi. Itu orang yang berfikir. Bukan orang yang taksub membuta tuli. Bukan orang yang taklid buta. Bukan. Saya nak bawa panjang cerita ni. Sebab apa? Kita nak bagi tahu ni. Banyak sangat ni. Serangan-serangan daripada apa orang kata parti so-called Islam ni. Dia dah tak ngaku dia parti Islam. Parti Melayu pula. Tak apalah. Parti Melayu. Okey, kita balik. Dah lah panjang saya cerita tentang tu kan. Tentang Sabah. Ada 4 ahli parlimen Sabah yang dikatakan telah lompat parti. Telah lompat parti. Bukan lompat parti, keluar daripada Bersatu. Okey, dan dikatakan mereka akan menubuhkan parti baru. Kita baca. Hajiji dan pemimpin Bersatu Sabah tinggalkan Bersatu akan tubuh parti tempatan baru. Kepimpinan Parti Peribumi Bersatu Sabah mengumumkan keluar daripada parti itu berkuat kuasa hari ini. Ketua Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Hajiji berkata, setelah mempertimbangkan keputusan ini setelah mempertimbangkan keadaan landscape politik negara ketika ini terutama di Sabah, Hajiji yang juga pengurusi gabungan JRS berkata, semua bekas ahli Bersatu Sabah termasuk beliau akan menubuhkan sebuah parti tempatan baru, tetapi buat masa ini akan menjadi ahli GRS. Now, timbul persoalan tuan-tuan. Timbul persoalan, adakah dengan keluar mereka parti ini, mereka dikira sebagai telah lompat parti? Itu satu persoalan yang kena bincangkan. Sebab apa? Warisan mula mempertikaikan, terutama berkenaan dengan Hajiji. Dia jadi Ketua Menteri Sabah sekarang ni kan. Selepas keluar Bersatu, pemimpin warisan pertikai status Hajiji jadi Ketua Menteri. Timbalan Presiden Warisan Daryl I. King mempersoalkan kedudukan Hajiji Noor sebagai Ketua Menteri Sabah susulan tindakan beberapa pemimpin Bersatu Sabah meninggalkan parti itu. Beliau menegaskan, mempersoalkan sama ada Hajiji mempunyai sokongan majoriti di Dewan Negeri Sabah yang kini perlu diuji mengikut perlembagaan parti. Menurutnya, 4 ahli parlimen yang juga ahli Bersatu Sabah perlu mengosongkan kerusi mereka di bawah undang-undang anti lompat parti jika mereka keluar parti. Mereka adalah Armizan Ali Papa, Khairul Firdaus Al-Barhan Batu Sapi, Jonathan Yassin Ranau dan Mat Bali Musah Sipitang yang semuanya bertanding atas tiket GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Dan ini timbul satu persoalan. Persoalannya, adakah mereka dikonsider telah keluar parti? Di sini conundrum, di sini dilema yang kita tak pernah hadapi dalam negara ini. Ini kali pertama. Okey, saya cerakinkan. Ni sebab Anwar pakai. Itu kan saya dah pakai sebelum ni dah. Saya cerakinkan, saya leraikan satu persatu. Okey. Ini macam ni tuan-tuan. Isu dia macam mana? Number 1. Okey, kita tengok isu dulu. Isu number 1, sebelum saya tengok isu number 1, number 2, number 3 ni, kita habiskan yang lain dulu sebelum kita tengok isu tu. DAP Sarawak tidak ada masalah, tiada jawatan. DAP Sarawak tiada masalah, tiada ada jawatan. Dan sekarang ni Ronald Kiandi dilantik jadi Ketua Bersatu Sabah ganti Hajiji. Okey. DAP Sarawak tidak ada masalah, tidak ada jawatan dan jamin akan sokong kerajaan perpaduan di Parlimen. Okey, itu kita clear kat situ. Dan Ronald Kiandi dilantik sebagai Ketua Bersatu Sabah menggantikan Hajiji. Itu kita pun tak ada isu dekat situ. Okey. Now, timbul persoalan tadi. Okey, saya bawa kepada persoalan tadi. Adakah mereka sudah dikira sebagai lompat parti? Itu jadi persoalan. Adakah mereka dikira sebagai lompat parti? Now, kita ada beberapa conundrum, beberapa perkara. Number 1. Yang diluluskan tempoh hari adalah pindaan perlembagaan. 1443A tu adalah pindaan kepada perlembagaan untuk membenarkan satu akta dibuat bagi anti lompat parti. Okey, kerana menurut perlembagaan sebelum ini, sebelum pindaan tersebut, memecat ahli parlimen selain daripada sebab-sebab seperti kematian, hilang waras, bankrupt dan sebagainya adalah tidak boleh. Itu menurut undang-undang. It's unconstitutional, tidak berperlembagaan. Kalau seorang itu dipecat hanya kerana dia lompat parti. Maka diguballah pindaan 43A di mana sekiranya seseorang itu bukanlah ialah melompat parti, maka dikira telah terlucut jawatan beliau. So, perlembagaan tersebut, perkara tersebut, artikel tersebut memberi satu ruang untuk membentuk satu undang-undang akta lompat parti. Namun, timbul persoalan. Akta tersebut belum wujud lagi.
Tapi yang orang duk bahas-bahas selama ni, itu belum digazetkan. Aktanya bukan kata tak ada, dah ada. Tetapi belum digazetkan, tak sempat. Kan hari itu pilihan raya. Kan last kali Wan Junaidi bentangkan dah dilulus, betul? Bubar pilihan raya. Kita tak sempat nak bentangkan akta dan luluskan akta tersebut. Aktanya dah ada, bil tu dah ada, dah ada dia punya perbahasan tu dah ada. Okay? So, timbul persoalan, adakah mereka dikonsider lompat parti? Kerana akta belum ada. Yang ada hanyalah satu general, orang kata apa, satu general artikel di dalam perlembagaan berkenaan ketidakbenaran untuk lompat parti. Kan? Okay. Kita cari Kalau saya boleh baca kat sini 43A bukan 43A, sorry. 43A. Tak maaf tuan-tuan 49A1, sorry, bukan 43A. Okey, menurut perkara 49A1, 49A sub 1 sub A, perkara 49A pasal 1 sub A, seseorang ahli Dewan Rakyat yang mewakili satu parti politik boleh didefinisikan sebagai melompat parti sekiranya beliau melepaskan keanggotaan parti politiknya ataupun tidak lagi menjadi anggota ahli politik tersebut. Manakala perkara 49A1B turut mentafsirkan bahawa seorang ahli Dewan Rakyat yang memenangi pilihan raya di atas tiket calon bebas turut ditafsirkan sebagai melompat parti sekiranya beliau menyertai suatu parti politik sebagai anggota parti tersebut. Okey, yang bebas tu tak payahlah. Kita tengok yang 49A1A tu. Dia seseorang yang mewakili satu parti politik yang didefinisikan sebagai melompat parti sekiranya beliau melepaskan keanggotaan parti politik. Okey. Number one, persoalan dia tak ada lagi undang-undang. Yang ni adalah satu general provision di dalam perlembagaan. Undang-undang tak sempat lulus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Haji G dan geng-geng dia, terutama yang 4 orang ahli parlimen tu berhujah. Haji G tak adalah. Sebab undang-undang Sabah belum laksana lagi. Untuk Sabah punya Dewan Undangan Negeri, rasanya tak ada lagi anti lompat parti. Tetapi untuk federal, 4 orang ni dia akan berhujah macam ni. Number one, undang-undang tak ada lagi. Okay, that's number one. Number two, kami bertanding di atas tiket GRS. Bukan di atas tiket bersatu. Yang ni pertikaian. Yang ni permasalahan, conundrum. Yang ni dia punya challenge kat sini. Dia kata, 4 orang ni kata, kami memang join bersatu. Kami ahli bersatu. Tetapi sewaktu kami bertanding, yang tanda tangan watikah kami adalah Haji G, pengurusi Presiden GRS. So, bukannya kami bertanding di atas tiket bersatu. Kami bertanding di atas tiket GRS. Kami tak pernah keluar GRS. Haji G kata tadi bahawa dia nak buat parti tempatan baru, kami akan menyertai parti tersebut dan parti itu akan bersama dengan GRS. Sama juga dengan Pakatan Harapan hari itu. Mereka bertanding di atas tiket Pakatan Harapan. Now, dia berbeza. Ni kalau saya kena lukis ni tuan-tuan. Dia berbeza kalau mereka menyertai Perikatan Nasional. Yang tu beza. Katakanlah dia bertanding di atas tiket Perikatan Nasional. Maka kalau mereka tarik sokongan, dia menarik sokongan ke atas Perikatan Nasional, katakanlah menyokong Anwar Ibrahim keluar daripada Perikatan Nasional, keluar bersatu, keluar Perikatan Nasional, then that's fine. Sekarang ini, uniknya bersatu ini, dia ada 2 parti gabungan. Parti gabungan yang pertama adalah Perikatan Nasional. Parti gabungan yang kedua adalah GRS. Bersatu Sabah menyertai GRS. Bersatu Semenanjung dan Sarawak menyertai Perikatan Nasional. Yang bertanding tempoh hari adalah GRS, bukan bersatu. So, bila mereka melompat daripada parti tersebut, menarik sokongan kepada Perikatan Nasional, so sekarang ini 72 campur 1 73, tolak 4 69.
Adakah mereka diconsider lompat parti jatuh? Okey, yang persoalan pertama, akta tak ada. Katakanlah hakim kata tak apalah, akta tak ada, tetap boleh jatuh kerana artikel 49 pasal 1 sub A ni. Persoalannya, adakah mereka dikira lompat parti kerana mereka bertanding di bawah tiket JRS, bukan di bawah tiket bersatu? Now, timbul satu lagi persoalan. JRS, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional itu apa? Dia adalah gabungan parti-parti. Boleh tak individu menyertai Pakatan Harapan? Boleh tak individu menyertai Barisan Nasional? Jawapannya tak boleh. Kita tak boleh ada borang Pakatan Harapan tak? Jawapannya tak boleh, tak ada. Kita kena sertai komponen parti di dalam Pakatan Harapan, iaitu PKR ke, DAP ke, Amanah ke, APKO ke, baru boleh menyertai Pakatan Harapan. Sama juga dengan Perikatan Nasional. Now, dekat sini kita kata bahawa sama juga dengan GRS. Dia ada side argue, dia kata mereka menyertai bersatu. Ya, mereka menggunakan logo GRS. Tetapi kami dalam bersatu yang membenarkan dia menyertai GRS di Sabah. Therefore, dia kata GRS itu, walaupun dia menggunakan logo GRS, dia adalah ahli bersatu dan dia tak boleh menyertai GRS. Dia menyertai Perikatan Nasional. Dia menyertai bersatu untuk menyertai GRS. Nah, ada timbul satu keadaan di mana ada seorang ahli parlimen, dia tak menyertai mana-mana. Saya tak tahulah dia disertai belum. Antara yang siapa tuan-tuan? Syahidan Kasim. Syahidan Kasim ni parti mana? Syahidan Kasim selepas dia keluar daripada UMNO, dia parti mana? Adakah dia parti PAS? Adakah dia menyertai bersatu? Sepanjang carian saya tak jumpa lah kalau Idan Kasim. Mungkin dia dah sertai bersatu mungkin. Pada 19 November 2022, kalau kita tengok ni, Syahidan teliti sertai BAS selepas pertahanan Parlimen Arau. Teliti, dia tak join lagi. 3 minggu lepas. Itu paling awal lah. Setakat yang saya tengok ini, 3 minggu lepas. Tak ada. Dia tak sertai parti mana-mana lagi setakat 3 minggu lepas. Tak tahulah sekarang kalau dia sertai PAS. Tapi setakat 3 minggu lepas, dia dah menang Arau ni. Tapi dia tak sertai mana-mana parti Perikatan Nasional. Tetapi dia mendapat mandat daripada Perikatan Nasional, pengurusi Perikatan Nasional. So, menjawab persoalan ini, kita kena tinggalkan kepada hakim. Tapi kalau ikut saya dengan ilmu yang saya ada ni, kalau ikut logiknya, sebenarnya tak lompat parti, tuan-tuan. Sebab betul lah tu. Dia menggunakan GRS sebagai wadah untuk dia bertanding. Dia bukan guna bersatu. Dia bukan guna Perikatan Nasional. Kalau tempoh hari dia guna Perikatan Nasional, then itu tak ada masalah. Sekarang ni dia guna bersatu. Dia guna GRS. Dan GRS ini masih kekal. Mereka masih berada di dalam GRS. Dia orang tak pernah lompat pun. Malah mereka akan buat parti baru untuk nak membentuk bersama dengan GRS. So, jawapannya, bagi saya lah, my personal opinion, dia tak lompat. So, kalau dia tak lompat, ada pihak rakyat Sabah? Tak. Jawapannya bagi saya tak ada. Pendapat saya tak ada. Ini pada pendapat saya. Okay. Now, timbul lagi satu persoalan yang lain. Kalau begitu habislah PN sekarang ni. Sebelum ni dia ada 72. Menang Padang Serai 73. Tolak 4. Bukan tolak 5. Tolak 4. Yalah, tolak 4 betul lah. 69 sekarang ini. So, daripada mana dia dapat hujah? Dia mengatakan bahawa dia telah mendapat mandat majoriti. Di Borneo dia dah lumpuh. Di Sarawak sekarang ni pun, even Ali Biju, kita mempersoalkan lagi kesetiaan Ali Biju kepada Parti Bersatu. Dia the only one, satu-satunya parti yang bertanding di Sarawak menggunakan, kalau tak silap saya, Perikatan Nasional. Kalau tak silap saya kena check. Okay, saya check dahulu. Saya kadang-kadang, kita nak kena, apa orang kata? Kita kena verify kan fakta kita ni. Ya. Ada dua orang kalau tak silap saya bertanding di Sarawak menggunakan Perikatan Nasional. Satu PAS di Lubuk Antu dan satu Ali Biju menggunakan tiket Perikatan Nasional dan telah menang dengan majoriti 8,826. Nah, dia menggunakan Perikatan Nasional. Okey, itu hal dia. Poinnya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, di Sarawak tinggal, di Sabah dan Sarawak lah, tinggal dia seorang je lagi.
So kat mana PN kata dia dah semakin kuat? Disebabkan oleh keadaan pergolakan yang terlalu kuat sekarang ini, terlalu hebat di kalangan Perikatan Nasional itu sendiri. Perikatan Nasional itu terlalu kuat. Sekarang ini ada kemungkinan PAS sedang bercita-cita, berbincang, berura-ura, ada di kalangan ahli mereka, mendesak pimpinan untuk menarik sokongan terhadap Perikatan Nasional. Ada desakan di peringkat akar umbi sekarang ini untuk, bukan akar umbi macam-macam wala on ni, tak main. Ini peringkat dia punya pimpinan. Tapi peringkat pimpinan bawahan. Supaya revise balik perjanjian ataupun gabungan dengan Perikatan Nasional. Dan mungkin mula nak kena membentuk Muafakat Nasional kembali. Anwar Musa dikatakan telah menyertai Muafakat Nasional. Dia buat satu NGO pro Muafakat Nasional, lebih kurang Muafakat Nasional. Dan dia menggesa supaya ramai rakyat menyertai NGO tersebut lah. Tetapi poinnya adalah tuan-tuan, sekarang ini PAS sekarang ini masih lagi terbergantung. Dia masih lagi tergantung. Sama ada sebahagian kata kita kena bersama dengan Muhyiddin Yassin, ada sebahagian lagi kata dah kita tak boleh lagi bersama dengan Muhyiddin Yassin. Tak boleh move forward dah sekarang ini. So kita kena buat gerakan dengan Muafakat Nasional. So macam mana nak buat muafakat dengan gerakan nasional ini? Kita kena letak orang-orang kita yang pro Muafakat Nasional, yang pro Perikatan Nasional memegang UMNO. Isunya tuan-tuan, Zahid dah buat satu gerakan yang drastik baru-baru ini dalam MKT beberapa hari lepas. Apa dia? Antaranya adalah memecat Anwar Musa. Oh, bagi saya itu tindakan yang sangat bold lah. Dia tak ada gantung-gantung, tak ada warning-warning tuan-tuan. Buang tu. Sebab apa? Anwar Musa ni adalah, saya ditanya hari tu, siapa yang akan lawan Zahid Is? Saya sebut salah seorangnya Anwar Musa lah. Salah seorangnya Anwar Musa. So, apa signal kepada Anwar Musa ni tuan-tuan? Signal kepada Anwar Musa ni, perasan tak? Isyamuddin tak ada jawatan. Ini geng-geng yang mana, yang belah-belah, yang dulu nampak macam nak melawan Zahid sekarang ini, semua tak ada jawatan. Not only that, bukan setakat itu sahaja, yang betul-betul melawan dah kena buang. Syahidan Kasim dah kena, Anwar Musa dah kena, lepas itu Tajuddin Rahman dah kena. Ini semua geng-geng yang dah kena tuan-tuan. Termasuk Zaharin lah, Zaharin pun kena. Sebab dia kritik Zahid hari tu kan. Dengan dia pun kena. Tapi Zaharin ni sebab dia bukan peringkat itu kan, jadi tak apalah, itu cerita lain. Tetapi Zahid dah cabut masalah tu daripada akar. So tinggal Perhimpunan Agung UMNO, pemilihan parti. Selepas ini siapa yang akan lawan Zahid? Siapa yang berani nak lawan Zahid? Kita kena ingat Anwar ada bagi warning hari ni. Anwar bagi warning tadi, dia kata apa? Sekiranya terdapat menteri yang terlibat dengan rasuah ataupun yang meminta-minta projek sebagainya, dia tidak adakan keberatan untuk memecat menteri tersebut. Ini bukan setakat menteri je tuan-tuan. Kita bukan cakap soal menteri. Kita juga bercakap soal ahli-ahli yang ada. Siasatan-siasatan yang mungkin akan dilakukan terhadap mereka. Dan Anwar pun hari ini cakap, saya pimpin negara dengan hutang lebih 1 trilion, Anwar kata. Saya pimpin negara dengan hutang lebih 1 trilion. Tapi Anwar had it worse lah. Kalau siapa yang ingat tahun 1992, masa dia take over daripada Mahathir dan juga Daim. Gabungan Daim dan juga Mahathir dahulu. Pada masa itu, dia memegang negara dalam keadaan, ni siapa budak-budak yang tak tahu cerita dan sejarah ni aku nak cerita. Dia pada masa itu memegang negara pada kadar GDP dan debt ratio. Ratio di antara GDP dan hutang negara 80%. Kita kena ingat. Dia ambil alih Menteri Keuangan dalam keadaan hutang negara dan GDP pada waktu itu, gross KDNKK, keluaran dalam negara kasar kita, ratio 80%. Sekarang ni, to put into perspective, sekarang ni baru 65%. Ratio tu. Dia pernah pegang pada tahun 1991-92 dalam keadaan debt to GDP ratio 80%. Pada masa itu, ingat tak bank negara, Bank Bumi Putra, BBNB, Bank Bumi Putra, budak-budak yang baru nak up ni tak tahu. Yang duduk main TikTok, yang tak erti. Dia tak tahu
akan kewujudan satu bank namanya Bank Bumiputra Malaysia Berhad. Salah satu bank terbesar di Asia. Malah iklan. Siapa ingat iklan? Saya ingat. Saya kan kita dulu ada TV1, TV2 kat Sarawak lah. Lepas tu tahun 88 baru masuk TV3. So hari-hari keluar iklan. Bank Bumiputra, bank terbesar di Asia. Mempunyai aset yang terbesar di Asia. Tahun 1990 apa jadi pada bank tu? Bankrupt. Dia tak sebut bankrupt lah, tapi di take over. Dah tak wujud dah bank tu. Orang kata CIMB tu bukan. CIMB tu bukan Bank Bumiputra. Itu dah after going through all the churn, the pemotongan, dah restructuring apa semua, masuk ni, masuk tu, masuk Southern Bank, masuk ni, akhirnya jadilah CIMB. Anwar ambil alih keadaan masa ekonomi tengah teruk tahun 1992. Tahun 1997, GDP to debt ratio Malaysia pada waktu itu 32%. Daripada 80%, 32%. Sepanjang sejarah Malaysia, sejarah tahun Mahathir jadi Perdana Menteri, kita tidak pernah surplus dalam bajet. Perbelanjaan kita sentiasa melebihi pendapatan. Satu tahun itu, 2 tahun kalau tak salah saya, kita punya bajet pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Saya ingat lagi sebab saya menghadapi krisis ekonomi tahun 1997. Orang salahkan Anwar, dia kata 1997 ni. Ada satu video TikTok tu, dia kata ini semua salah Anwar pasal forex dan semua. Anwar dan Mahathir pasal forex. Saya gelak je. Kan? Kan? Sebab apa korang tak baca? Korang dengar apa yang Tok Guru korang cakap, korang percayalah. Korang tak tahu apa yang berlaku pada forex tu. Saya bukan setakat tahu, saya hidup pada zaman itu. Ada seorang tu dia buat satu video TikTok, dia kata pada masa itu, dia kata apa, GST 11%. Aku kata bangang betul budak ni. Nak buat video tapi tak buat fakta. Dia bukan GST, tax dia kata, SST 11%. Bukan SST bang. Interest bank untuk beli rumah pada waktu itu sampai 11%. Interest bank. Kerana property kerana kita nak ada sebab dia. Ini Anwar dah nak jatuh 1997, pergaduhan tu dah nampak. 96 dia dah start dah. Peristiwa ini 96 dah memula. 97 dia dah nampak goyang, 98 reformasi. Siapa ingat? Tahun 97 tu saya pergi UK. Pada masa itu krisis ekonomi. Tapi dalam krisis ekonomi, Anwar sebagai Menteri Keuangan, dia nak pastikan. Ni saya tak pernah cakap dalam live, tapi saya cakap dalam live pada hari ini. Sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu, kita orang dah risau dah. Kita dengar ada beberapa pelajar akan dipanggil balik. Dia baru sampai, kita baru sampai kat United Kingdom. Baru sampai Tajaan. Orang kampung tak pernah pergi overseas, tak pernah tengok snow. Tiba-tiba dapat berita bahawa kerajaan tak ada duit, mungkin dia akan panggil balik pelajar-pelajar Malaysia. Kita orang down. Ada kawan-kawan saya down, dia tak nak pergi universiti pun, dia pergi travel Europe yang ada duit lah. Saya tak ada duit, saya duduk situ. Saya berdoa, ya Allah janganlah orang baru je sambung belajar ni, tolonglah. Tahu tak apa Anwar buat sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu? Kerajaan Malaysia inject. Saya ingat lagi sebab kita tahun 97 ni antara tahun awal internet baru ada. Bukan internet baru, internet dah ada lama. Website baru ada. Ada website. Masa tu utusan Malaysia dia ada dia punya surat khabar. Itu pun dia bukan macam sekarang ni, kalau tersilap saya dia scan. So kita boleh baca scan tu. Pada masa itu kerajaan inject 100 juta dalam penaja saya, dalam government agency. 100 juta. Semua pelajar overseas yang sudah pergi tidak akan dipanggil balik. Punyalah lega. Walaupun despite of keadaan ekonomi kita yang amat teruk pada ketika itu. Tuan-tuan, Anwar Ibrahim dan di sinilah saya macam Ravizi tak adalah, dia I think dia sponsor Petronas, saya rasa dia bukan sponsor macam kita orang ni, pelajar-pelajar tak berapa cemerlang ni. Kan? Tapi my point dekat sini, this is Anwar Ibrahim. Anwar sebut hari ini dia mewarisi kerajaan dengan hutang 1 trilion. We gave him a chance tahun 1992.
We gave him a chance tahun 1990 and dia berjaya membetulkan negara kita. We're gonna give him another chance. 5 tahun ni insyaAllah, give him another chance. Saya buat satu gerakan kuning tuan-tuan sehingga 19 hari bulan. Kan? 19 hari bulan, kerajaan YDPA. Okay. So, saya minta supaya tuan-tuan dan puan-puan pada 18-19 ini guna pakai baju kuning. InsyaAllah saya akan live pakai baju kuning. Dan letakkan profil ini, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum letak lagi, letak dekat social media masing-masing. Dekat TikTok yang macam dekat atas ni. Dekat atas ni. Kalau tak, boleh capture screen bahagian ini, capture screen. Kemudian tuan-tuan letak dalam social media. Kalau tak reti, tanyalah dengan anak ke, anak buah ke, suami ke, isteri ke yang reti tu. Kita letak sehingga 19 hari bulan. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton saya. InsyaAllah, kita selamatkan negara ini. Kita selamatkan dan letakkan orang yang betul untuk menyelamatkannya. InsyaAllah. Kadang-kadang kita berdoa supaya kita diselamatkan. Tapi bila Tuhan bagi penyelamat kepada kita, kita pula pandai-pandai nak buang penyelamat tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.